bekerja di Mhm. industri, kemudian kan ada gambar naik pencawang dan sebagainya, kemudian Mhm. kita bila saya dapat scholarship PhD kita mengajar, lepas tu Mhm. sekarang kita buat sendiri. Itu saya. Dan saya suka cerita juga suami saya pun dia ada bisnes yang lain, maknanya passion dia yang lain dan dia suka Mhm. buat benda tu. Dan bila kita katakan tentang bisnes yang bermakna ni, Mhm. maknanya bisnes bermakna ni adalah apa yang kita suka, dan bila kita Ya. suka insya-Allah dia akan jadi mudah, dan bila Hmm. mudah insya-Allah sebab lagi satu adalah kita nak sebarkan kebaikan, sebarkan manfaat dan juga sebarkan apa yang kita boleh tolong. Jadi pada Mhm. saya kita mulakan hari ni introduction adalah bila kita katakan bisnes yang lebih bermakna adalah satu kita kena suka, kita Mhm. kena kita suka dan lepas tu sesuatu yang kita boleh sebarkan manfaat insya-Allah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Barulah Ah, bisnes boleh menjadi bermakna doktor ya. Bila kita buat benda yang insya-Allah. kita suka dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Ya. Doktor, kalau kita tengok ramai yang nak mencuburi bisnes, tapi mungkin ramai juga yang tak tahu bagaimanakah mereka ini patut bermula. Jadi apakah mungkin langkah-langkah awal yang perlu mereka lakukan supaya bisnes yang mereka cuburi itu memberi makna kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Allahu Akbar. Kak Mhm. Has, kalau kita tengok Kak Has kat luar, kita nampak yang orang yang bekerja, dia tengok bisnes ni macam seronok kan? Betul. Macam dia pun nak bisnes. Jadi ramai juga yang tanya saya tanya saya dengan suami sebab kami dua-dua memang kita bekerja dahulu dan bila bekerja baru kita berhenti dan kita buat bisnes dan sebagainya. Jadi kawan-kawan yang masih bekerja nampak dan diorang tanya apa yang macam nak ikut dan juga tanya bisnes apa yang diorang nak buat dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya bila kita masuk, kita dengar orang tengok orang berbisnes ni macam seronok, happy, konon-konon ada banyak masa dan sebagainya kan. Ya, Mungkin Kak betul. Has pun ada melalui juga kan. Tapi bila kita masuk sebenarnya, hari tu saya pernah baca posting Puan Ainon. Dia kata sebenarnya dekat dalam bisnes sebenarnya nampak cantik, nampak indah tapi bila masuk sebenarnya kejam dan zalim. Ya. Kita macam the top Ah, of iceberg aja yang orang nampak. Tapi yang di bawah tu betul. Contohnya kan bila kita hari tu kan bila PKP kan, PKP kan macam kita ada team, kita ada komitmen, kita ada staff, kita ada office nak bayar. Bila PKP tiba-tiba bisnes tak boleh jalan. Jadi nampak tak macam kejam dan zalim kan? ya. Macam tiba-tiba alamak dan kita macam kena survive, how to survive dan sebagainya, Betul. subhanallah. Tapi Ya. kita tak nak melihat daripada segi kejam dan zalim kan, sebab Ya. Allah itu yang adil, Allah itu yang Wahhab, yang Maha membantu, yang Maha Yes. mengurniakan. Jadi bila sesiapa yang nak mulakan bisnes, saya suka mulakan dengan niat. Ya. Niat. Yes. Niat tu saya suka pecahkan kepada 4, ikut akronim kepada niat, NIAT, niat. Jadi pertama adalah niat kan, bila kita berbisnes ni, maknanya apa kita niat kita bila berbisnes. Ya. Niat tu maknanya niat tu kita kena, memang ada orang kata nak mungkin ada orang yang rasa nak bisnes sebab nak duit banyak. Bisnes sebab nak pakai kereta besar, bisnes sebab nak beli rumah yang besar. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita niat ni dia kena beyond, dia tak boleh kecil. Kalau kita Ya. niat kita hanya kerana kebendaan, kita terkejar-kejar dan kita penat. Dan bila kita penat, nanti kita mudah down, kita mudah depression dan kita mudah tak tenang. Sebab kita kejar kepada sesuatu yang kita nak capai dan capai itu adalah satu kebendaan. Jadi dia macam penat, kita nak kejar-kejar dan sebagainya. Jadi apa-apa pun saya suka bila kita niat tu, kita niatkan kerana apa yang lebih besar, kita niatkan kerana Allah. Sebab kita niatkan macam tadi saya share, niatkan untuk membantu orang lain. Contohnya kalau tadi saya mungkin banyak kat luar ada pengalaman-pengalaman. Saya suka bercerita tentang pengalaman saya. Kalau cerita tentang pengalaman saya, kalau bekerja, saya rasa bekerja tu lagi mudah. Sebenarnya lagi mudah kita dapat duit sebab duit setiap bulan, lagi mudah kita mudah weekend kita boleh duduk rumah. Ini kita weekend, kalau bisnes weekend itulah ini. Hari ni saya ada 5 program Kak Has. Alhamdulillah. Ini kan is a productive punya time. kan ini pun saya sedang live di sini, at the same time kita ada webinar sedang berjalan. Webinar tu recorded lah kan.
Jadi maknanya bila berbisnes lagi banyak benda, lagi banyak benda. Jadi sebab tu bila masuk bisnes pertama adalah kena betulkan niat. Niat tu kerana Allah. Sebab bila kita niat kerana Allah, kita niat segala-gala kita nak sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan dan kita nak tolong orang. Contohnya nampak tadi macam sebelum nampak saya ada naik pencawang, kemudian kita ada keluar produk dan sebagainya. Jadi dia masa tu kita kena betulkan niat. Kenapa kita nak berbisnes? Dan bila niat kita betul, Allah akan lorongkan bisnes apa yang kita nak. Contohnya saya sebenarnya memang saya suka berkongsi. Jadi sebenarnya jalan saya adalah bercakap. Walaupun kita ada bisnes yang lain, tapi yang kita suka ke depan adalah benda yang kita suka. Macam contoh juga suami saya. Suami saya contohnya kalau kat luar orang tanya bisnes apa kita nak buat. Kan banyak orang tanya kat luar. Mungkin kat khas tu ada ramai yang tanya kan. Especially kalau kawan-kawan. Bisnes apa yang bagus, dia jual apa yang bagus kan ni. Jadi sebenarnya kalau kita faham niat kita, apakah talent kita, kita betulkan niat, Allah akan lorongkan talent kita apa, bisnes apa yang sesuai dengan kita dan dari situ akan jadi lebih mudah. Itu N. Yang kedua I. Bila kita dah berbisnes, kita kena ada I ni. I ni adalah kita panggil apa? I ni adalah ikhlas. Ikhlas ni bila kita katakan ikhlas, sebab dalam berniaga ni kita faham kan, dalam berniaga sama juga macam bekerja. Bila bekerja ni kita tak perasan syubhah-syubhah dan kita tak perasan yang kita ada terambil hak orang lain dan sebagainya. Contoh kita ambil masa rehat lebih lama, kita ada ambil benda-benda ke office pen ke apa kita guna untuk yang bukan untuk office dan sebagainya. Sama juga dalam berbisnes. Dalam berbisnes ni pun sebenarnya lagi banyak benda yang kita boleh terkeluar daripada benda yang sepatutnya ikut syariat. Contohnya kita nak deal, kita ada team macam contoh Rania kan, kita ada team, kita nak build up team. Jadi dalam team tu pun kita kena ikhlas cakap yang betul-betul. Ini dia punya marketing plan, ini semua kan. Jadi semua tu kena ikhlas. Maknanya kita cakap betul-betul kalau itu A lah yang kita cakap. Dia jangan menyimpang kan. Bila kita ikhlas maknanya apa, walaupun dan sebab kita tahu kita punya why, kita ada niat dan kita ikhlas. InsyaAllah walaupun apa terjadi kita tahu kita tetap di jalan yang betul. Sebab kita nakkan keberkatan. Sebab bila berbisnes sebenarnya dia lagi nampak dia punya kebergantungan kepada Allah sebab dia tak ada gaji. Kan? Jadi sangat penting jaga kita punya keikhlasan. Maknanya kita kena jaga. Allah nampak tapi orang tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi kita yang kena jaga. Itu bila saya bercakap dengan Mami Kia, ataupun saya panggil dia the networking guru. Mami cerita tentang kisah ikhlas ni umpama seekor lembu. Lembu ni makan daun tu hijau. Lepas tu makan pun tak apa-apa kan, masuk dalam perut. Perut tu kita tak tahu apa benda kat dalam perut tu. Nanti dia keluar tapi dia akan menghasilkan susu yang putih. Jadi itulah dia, walaupun apa pun yang terjadi kat luar tapi kita ada niat yang betul dan kita ikhlas, kita akan menghasilkan benda-benda yang baik. Kita akan sebarkan je kebaikan. Maknanya kita sentiasa ada positive energy dan bila positive energy ni sebenarnya dia akan berkembang dia akan pergi ke orang lain. Subhanallah. Yang ketiga A adalah attitude. Attitude ni sebenarnya dia merangkumi banyak ni attitude ni sebenarnya. Attitude ni kan kita kena jaga sebab attitude ni kalau dia sama juga macam bekerja, kita kena ada attitude yang bagus kepada orang atasan, bawah, kita punya teammate dan sebagainya. Macam tu juga attitude bila kita berbisnes, kita kena jaga attitude kita. Kita kena sentiasa, yang penting kat sini kena jaga prasangka, kita kena jaga positif sebab kita nak tahu yang baik-baik. Sebab tu kena jaga attitude. Dan juga yang T ni adalah tekad. Kenapa saya sebut tekad? Sebab bisnes tadi kan kita dah cakap, yang Puan Ainun cakap, bisnes ni nampak indah tapi dalam tu kejam dan zalim. Hanya yang faham saja melalui kan. Jadi bila dikatakan kejam dan zalim sebenarnya sebab tu sangat penting untuk tekad. Tekad ni whatever it takes kita tetap berjalan. Walaupun PKP, contoh sebelum PKP kita tetap juga berjuang. Tetap juga kita akan ke depan. Maknanya tak kisah apa pun yang terjadi, kita tetap akan ke depan. Dia tak akan pusing balik. Tak akan pusing balik. Contohnya bila kita faham kita bisnes, sekarang kita bisnes contohnya kita jual gamat.
Kita faham niat kita betul, kenapa kita jual gamat. Kemudian ikhlas kita ada, kemudian attitude kita bagus. Jadi gamat ni walaupun orang cakap pasal gamat ke, walaupun apa benda, kita tahu kita punya niat dan kita tetap berjalan. Sampai bila-bila pun akan kita jual gamat. Macam kita tengok macam Mami, saya suka tengok macam Mami Kia. Walaupun berpuluh tahun tetap produk yang sama iaitu gamat. Dia pegang sebab ada kepercayaan kepada gamat. Dan Mami ada niat tu, NIET, tekad jalan terus. Wallahualam. Wallahualam. Okay, kita semakin panas lagi topik kita ni, rahsia bisnes lebih bermakna. Dan kepada semua Rania dan audience silalah share kepada seberapa ramai orang, kepada kawan-kawan kita yang kita tahu nak menceburi bisnes ataupun dah menceburi bisnes dan juga kepada seberapa ramai grup, sebab kita nak menjadi ejen ataupun perantara yang menyebarkan kebaikan kepada masyarakat, insyaAllah Jadi boleh juga bertanyakan soalan ataupun memberikan pandangan anda di ruang komen Jadi boleh Dr. Azura bukan senang kita nak bawa Dr. Azura ke konti sari gamat kita Jadi boleh bertanyakan soalan ataupun memberikan pandangan anda, dan insyaAllah doktor boleh membantu berkongsi pengalaman ataupun pandangan beliau, insyaAllah Jadi doktor sebenarnya bila orang nak buat bisnes ni, adakah dia ada mungkin waktu tertentu ataupun usia tertentu? Jadi adakah contohnya kalau dah berumur 40-an tu tak sesuai dah masuk bisnes kan, ataupun macam mana? Bilakah mungkin masa yang sesuai untuk memulakan bisnes tu? Okay, subhanallah. Thank you Kak Has. Saya pun suka soalan ni tau Kak Has. Sebab kalau nak katakan saya ni mula bisnes pun tak cepat. Sebab kita kan bekerja dulu, kita belajar kan. Lepas tu saya start bisnes saya rasa few years back. Saya rasa masa tu saya tahun ni dah tut kan. Jadi sebenarnya dah dekat 40 tahun baru saya mula bisnes. Macam suami saya pun sama. Jadi sebenarnya kalau kita tanya bila kita sesuai untuk mulakan bisnes, memang patutnya semalam. Semalam Dia sebenarnya lagi awal lagi elok. Lagi awal lagi elok sebab kita tengok Nabi Muhammad SAW pun mulakan dengan berbisnes. Kan Nabi mulakan bisnes pada umur yang sangat muda. Kemudian macam kita tengok memang banyak kat luar sana, memang banyak orang muda berbisnes. Contohnya kalau kita tengok kan, kalau Kak Has tengok YouTube, anak saya sebelum suka tengok YouTube Ryan yang dekat YouTube tu. Ryan tu budak je kot. Kan budak tak, masa tu dia belum sekolah lagi, mak dia buatkan YouTube channel kepada dia. Lepas tu tiba-tiba meletup, dan juga dia sampai dia tukar rumah, dia berhenti sekolah, buat homeschooling. Kemudian siap ada office yang besar, staff yang ramai, disebabkan Ryan tu budak muda kan. Jadi itu budak muda, tapi itu rezeki dia lah, dapat mulakan dengan muda, masa-masa muda. Tapi kita nak cakap sekarang ni, it's never too late. Siapa-siapa pun boleh berbisnes. Contoh kan, saya bagi contoh. Kalau kita tahu kereta Ford tu kan, kereta Ford tengok dia ni. Kereta Ford tu kita tengok kat sini, dia mulakan umur 40. Kan. Dan bila umur 40 sampai sekarang masih ada kereta tu kan? Masih ada lagi. Dan kemudian kita tengok lagi ada siapa tu, Walmart. Mulakan umur dengan 44. Siapa yang umur 44, 40 ni masih lagi. Masih banyak lagi peluang. Lepas tu kita tengok pula McDonald maknanya satu dunia ada McDonald, dan juga McDonald satu dunia. Dan siapa yang tak pernah pergi masuk McDonald? Siapa yang mulakan? Tengok founder dia umur dia 52 masa dia mulakan McDonald. Dan yang paling black best kalau umur yang dah pencen. Alah, diorang tu belum pencen, akak dah pencen kan. Kita tengok pula KFC tu. KFC tu. Dan KFC ni kalau kita tengok biografi dia, saya suka baca buku biografi tau Kak Has. Bukan baca, kadang-kadang kita tak baca, kadang-kadang benda tu ada banyak sangat dekat YouTube, ada banyak kat Google dan sebagainya. Kalau kita tengok KFC ni kan, Harlan Sanders nama dia kan. Dia mulakan umur 65 lagi. Dah pencen kot. Dan masa dia mulakan ni, dia kalau kita baca dia punya cerita kan, daripada awal hidup dia bukan senang. Hidup dia tak senang, hidup dia banyak masalah, daripada kecil dah ada banyak masalah. Ayah dia mati masa dia kecil, kemudian dia bercerai dengan masa umur yang sangat muda. Lepas tu bini dia dulu bawa lari anak dia. Dia ada banyak benda yang kehidupan dia sebenarnya cacah merbah Kak Has. Kalau tengok kehidupan dia sangat cacah merbah, cerai, lepas tu datang balik bini dia. Lepas tu bila dia pencen, sebenarnya company ke government tu bagi cuma
sikit sangat amount. Dia fikir sikit sangat macam nak survive ni. Sampailah dia terfikir, Allah bagi ilham kat dia kan. Kan ilham kat dia terfikirlah kan bagaimana nak mulakan dia jual goreng ayam tu kan. Dan dari situ subhanallah sampai sekarang siapa juga yang tak pernah masuk KFC. Dia mulakan dengan umur 65 tahun. Maknanya semua orang dia tak ada istilah tak sempat, tak ada istilah alah zaman aku dah lepas. Kan? Tak ada istilah yang kau boleh lah. Maknanya kalau kita tengok kat sini, sebenarnya kebanyakan mereka ini bermula daripada umur yang tak cepat. Dan juga kalau kita baca biografi kan Kak Has, biografi orang-orang yang hebat-hebat kat luar sana macam Honda dan sebagainya, Albert Einstein, dia masa sekolah pun tak berapa pandai pun. Dia ada banyak masalah kan. Ada isu-isu yang menyebabkan dia orang macam Albert Einstein contoh dikatakan tak pandai, IQ tak sampai level kan. Tapi subhanallah sebenarnya kalau kita usaha, insyaAllah Allah itu memang melihat usaha kita kan. Semua orang dibagi. Itu namanya kasih sayang Allah ya Rahman kan. Bagi semua. Asalkan kita berusaha, kita ada niat, kita betulkan niat dan kita usaha kan. Dan kita ada impian. InsyaAllah. Semua orang boleh buat. Maknanya siapa yang nak, semua orang boleh jadi Rania kan Kak Has kan? Boleh. Kontak je Rania-Rania kita ya, insyaAllah. Kami bimbing insyaAllah sehingga berjaya insyaAllah ya. Jadi doktor. Dan saya suka kan lain satu bila dengan nama perkataan Rania ni nampak muda, dengar macam muda kan Kak Has. Maknanya siapa umur 50 lebih tu join terus rasa macam muda. Best tak? Itu yang jadi energi yang akan membakar kita kan. Doktor, saya suka bila doktor kata umur tu bukan satu ukuran untuk seseorang memulakan bisnes. Begitu juga macam doktor sentuh tadi tentang pendidikan. Jadi sebenarnya apa yang perlu ada dalam diri seseorang yang nak mencuburi bisnes tu? Maknanya bukan pendidikan, bukan faktor umur, apa yang dikena ada sebenarnya doktor? Okay, ini kalau dia kata apa yang perlu ada dekat seseorang tu, first is saya suka guna teknik 3M Kak Has. Teknik 3M ni saya dapat masa saya ni satu benda Kak Has, saya suka membaca. Jadi saya sebelum tidur ni saya ada memang satu meja kat tepi katil saya dan katil meja tu khas untuk buku saya nak baca kan. Jadi saya satu malam tu saya baca buku, kawan saya hadiahkan buku-buku Yusof Mansur, Ustaz Yusof Mansur daripada Indonesia. Tajuk dia ada 3, dia punya trilogi buku dia, Feel, Believe and Reach kan. Jadi kat situ saya rangkum, apa yang saya dapat rangkumkan dekat situ adalah kita kena, apa yang kita perlukan adalah kita kena ada 3M, iaitu first kita kena ada impian, iaitu kita kena ada mimpi. Pertama adalah mimpi. Kita kena mimpi dulu, sebab kalau kita tak ada impian, kita tak ada mimpi, lalas kita akan berjalan di atas muka bumi ni macam jalan je. Lala kita satu ketika nanti bila kita pusing belakang, kita tengok apa yang aku dah buat selama ni. Contohnya kalau kita bekerja kan, ataupun kita bisnes sekalipun kan. Bisnes, biasa orang berbisnes memang kena ada KPI dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak berbisnes, bila dia berjalan ikut flow kehidupan kan, tiba-tiba satu ketika ataupun dia sakit, jatuh terbaring di atas katil, kenang balik selama kehidupan ni apa yang dia dah buat, apa yang dah dilakukan, apa yang telah dicapai. Bila dicapai ni kita tengok pula capai tu dalam bahagian apa. Kita tak boleh cakap capai tu hanya untuk dunia saja kan. Jadi pertama kita kena ada mimpi, kena ada impian. Yang kedua yang kita kena ada adalah selepas mimpi adalah kena meminta. Hebatnya kita umat Islam ni kan Kak Has, kita ada munajat, kita boleh berdoa dan Allah itu yang mujib, Allah memang memakbulkan. Semua doa-doa kita, semua impian-impian kita ni Allah makbulkan. Cuma kita ada 3 proses ijabah doa. Kan? Semua makbul, cumanya ada 3 proses, sama ada 1 Allah bagi terus makbul. Yang kedua Allah tak makbul, Allah makbulkan tapi sebenarnya Allah bagi yang lebih baik. Sebab kita minta satu ni tapi mungkin itu tak terbaik untuk kita. Tapi Allah yang alim, Allah yang maha mengetahui, Allah bagi kita yang lebih baik. Tapi kadang kita yang tak faham, kita kata kenapa Allah tak bagi, Allah tak bagi. Tapi sebenarnya Allah bagi yang lebih baik. Allah itu kan Ya Rahman Ya Rahim kan. Okey, itu kita kena minta. Sebab tu kalau kita tengok pun, kita tengok dalam Quran pun ada banyak sangat doa-doa yang Nabi guna. Contohnya saya suka kalau kita tengok surah Maryam kan, Nabi Zakaria berdoa.
nak dapat anak. Walaupun dah tua. Tapi tetap berdoa nak meminta. Maknanya kena minta. Nabi Sulaiman berdoa. Berdoa nakkan kerajaan yang besar yang tidak ada lagi selepas dia. Meminta. Mana kita kena minta. Satu adalah mimpi dan kita kena minta. Dan minta ni kita kena faham lah. Macam kita umat Islam kita ada adab-adab berdoa. Nak munajat macam mana kan. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga adalah ini adalah asbab saja. Maknanya kita kena ada usaha. Makna usaha ni ada banyak kategori usaha. Maknanya satu usaha untuk kita kena tambah ilmu. Sebab pada saya ilmu ni sangat penting. Sebab kalau cerita tentang ilmu ni, kalau kenal saya kan Kak Has, saya ni seorang dulu-dulu, saya seorang yang cepat, saya seorang yang negatif. Saya seorang yang cepat sentap, saya cepat macam terasa hati, semua tu cepat kan. Tapi subhanallah, bila kita sentiasa belajar, kita nak improve diri kita. Sebab tu sekarang ni saya suka bahagian personal development. Sebab saya nak bantu lebih ramai kat luar sana jadi lebih baik. Sebab sebenarnya Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita ni penuh dengan kesempurnaan. Cuma kita dua je. Sama ada kita nak pergi atau tidak. Nak buat tidak. Dia hukum berpasangan. Kan dalam Quran dia banyak sebut tentang hukum berpasangan-pasangan. Contohnya Allah cipta bulan dan bintang. Allah cipta malam dan siang. Allah cipta lelaki perempuan. Allah ciptakan kematian kehidupan. Hidup kita pun sama juga. Sama ada kita nak buat atau kita tak buat. Nak buat tak buat, kebaikan keburukan, so up to kita. Tapi kita kena ingat, kita kena mintalah dengan Allah sebab segala-galanya daripada Allah kan. Jadi kena move lah. Dan bila move ni kan Kak Has, saya suka pecahkan tau. Kalau mimpi dan mohon dan move ni saya suka pecahkan kepada, kalau mimpi ni kita kena visualize dan kita kena nak mimpi ni kena ada semangat. Tak semangat dia lemau, tak ada mimpi yang tinggi. Tak boleh nak visualize. Dan kita kena mohon Allah yang wasi bagi kita keluasan fikiran dan juga minda. Sebab kalau kita tidak ada keluasan, nanti kita akan fikir sempit. Yang kita nak tu kecil aja. Sedangkan Allah boleh bagi yang lebih banyak. Allah boleh bagi yang lebih hebat. Dan kita boleh buat yang lebih baik. Kan? Kalau kita faham tentang surah Al-Mulk, ayat yang ahsanu amalah, sentiasa jadi yang lebih baik kan. Okey, yang itu pertama mimpi. Yang kedua kena mohon, tapi mohon ni antara adab-adabnya kita kena yakin sebab Allah ni memang Allah yang mujib. Allah memang memakbulkan. Dan kita kena sentiasa tenang. Sebab nak bermohon, nak meminta kepada Allah dan juga kita dalam kehidupan kita sangat penting untuk tenang. Kalau kita tak tenang, kita tak boleh nak menggunakan seluruh otak kita dengan kadar optimum. Kita akan serabut. Kalau kita tak tenang nanti syaitan mudah nak bisikkan kita terikut sangat nanti kan, kita mudah kan, kita dengar bisikan-bisikan kita mudah terikut. Kalau kita tak tenang kita susah nak buat keputusan. Kalau kita tak tenang macam nak dapat ilham-ilham yang baik. Jadi bila tak tenang pun kita nak doa pun tak boleh nak doa dengan khusyuk. Sebab tu sangat penting untuk tenang dan kita kena sentiasa positif. Dan ini semua saya suka, kalau macam tadi dari tadi Kak Has dengar saya suka menyebutkan nama-nama Allah Asma'ul Husna kan. Jadi sebenarnya macam mana nak dapatkan keyakinan, ketenangan dan positif ni sebenarnya dia ada dekat dalam nama-nama Allah. Macam saya dapat ini bila saya faham tentang setiap nama Allah itu, bila faham Allah itu yang mujib, Allah itu memakbulkan. Jadi kita takkan ada risau, kita tahu Allah memakbulkan. Allah yang wahab, Allah yang maha mengurniakan. Kita faham Allah itu sentiasa bagi kita banyak asal kurniaan. Jadi apa yang kita kena buat hanya kena syukur aja. Kan? Jadi bila ada tu nanti insyaAllah kita akan tenang. Dan bila kita tenang insyaAllah mudah dapat ilham dan sebagainya. Idea-idea. Allah yang musyawir, yang maha kreatif. Allah akan alihkan kreativiti kepada otak kita. Dan bila kita cerita tentang move ni memanglah kita kena usaha kan, usaha tambah ilmu. Dan saya suka tambah satu lagi, lifelong learning. Lifelong learning tu sangat penting. Usaha mencari ilmu. Sebab ilmu satu-satu kaum itu boleh berubah. Dengan ilmu juga Allah banyak ubah hidup saya, banyak juga Allah ubah cara saya berfikir. Jadi bila kita cerita tentang move ni, usaha, sebenarnya bukan disebabkan usaha kita dapat sesuatu. Sebab segala-galanya adalah dengan izin Allah dan daripada Allah. Tapi dalam sini yang saya nak tekankan adalah bila kita cerita tentang usaha, kita kena usaha. Tapi dalam usaha kita kena tetap, diri kita kena tetap dalam keadaan bukan keakuan. Maknanya bukan disebabkan kita pandailah yang kita dapat satu-satu rezeki itu. Bukan disebabkan kita hebatlah yang kita dapat tinggi hasil. Bukan disebabkan kita pandai bercakaplah kita boleh dapat sesuatu. Segala-galanya adalah kerana Allah. Kita buat je. Kita buat. Tapi selebihnya adalah
Kita kena mohon, sebab tu sangat penting untuk mohon kepada Allah. Allah bantu kita. Dan juga kat sini bila kita dah ada, maknanya bila tadi tu kita tidak ada keakuan, maknanya B0. Kita kosongkan, maknanya segala-galanya adalah daripada Allah. Dan bila kita ada kat sampai level ini, bila kita tidak ada apa-apa rasa, bukan disebabkan kita lah hebat, bukan disebabkan kita lah pandai, Allah akan bagi lagi. InsyaAllah. Dan juga yang ketiga tu adalah total submission. Total submission ni adalah bila kita dah buat, kita kena serah kepada Allah segala-galanya. Kalau kita kan selalu baca kan, wa may yattaqillaha kan, surah At-Talaq, orang kata 1000 dinar kan, tapi dekat ayat 1000 dinar tu Allah sebut apa? Allah sebut kat situ, Allah kata yang bertakwalah dan serahkan diri bulat-bulat kepadaku. Itu maknanya total submission. Total submission maksudnya bukan disebabkan kita dapat. Bukan disebab, tapi segala-galanya daripada Allah. Kita cuma buat je. Kita ambil yang peringkat yang kita kena sentiasa jadi yang terbaik. Buat yang terbaik. Buat dan dalam pada yang sama kena mohon. Dan selebihnya Allah yang akan bagi. Pada saya itu yang sangat penting kalau kita cerita tentang apa yang usaha perlu ada. Nak buat bisnes kena ada 3 ni. Mimpi, mohon dan move. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah alam. Sangat precise perkongsian daripada Dr. Azura, dan jangan lupa ya kita share kepada seberapa ramai orang ya, supaya lebih ramai orang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini ya. Jadi kalau ada yang nak bertanyakan soalan pun ramai yang macam dah complete dah apa doktor cakap ni doktor. Allah subhanallah. Ada yang mungkin kalau nak bertanya soalan ataupun mungkin nak share pengalaman masing-masing ya, jadi dijemput untuk berkongsi di ruang komen ya. Jadi sebelum tu doktor ya, kalau kita tahu ya, macam doktor kata tadi ya, apa yang Puan Ainun sebutlah, bisnes sebenarnya mungkin orang nampak indah tapi di dalamnya penuh dengan kekejaman ya. Jadi itu katanya lah kan. Katanya lah ya. Jadi mungkin sebenarnya banyak cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh orang yang bisnes. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apakah antara mungkin cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang nak berniaga, dan bagaimana cara untuk menangani cabaran-cabaran itu. Okey, macam sebenarnya bila berniaga ni memang macam-macam. Contohnya lagi kalau sendiri, kalau kita freelance, kita kerja biasa, kita handle diri kita. Handle rejection, itu especially lah kalau buat sales kan, handle rejection dan sebagainya. Kalau kita ada company ataupun kita ada team, itu lagi kita banyak fikir. Kita kena fikir macam mana nak bayar gaji, kita nak kena fikir cash flow macam mana, fikir marketing macam mana dan sebagainya. Tapi saya suka pegang kepada satu perkara, saya suka pegang, ini sebenarnya saya ambil daripada ayat Zig Ziglar, tapi sebenarnya dalam Quran dah banyak. Dalam Quran dia sebut banyak sangat tentang ini, iaitu you can have everything in life you want. Kita boleh dapat apa yang kita nak, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita tolong orang lain je. Kita tolong orang lain, orang lain nak buat apa, nak dapat apa, kita tolong. Masuk kat sini, maknanya kat sini dia katakan kita boleh dapat apa saja asalkan kita tolong orang lain. Dalam Quran pun dah sebut banyak, kalau kita buat satu kebaikan, Allah balaskan dengan kebaikan lagi berganda-ganda. Dan juga banyak ini kita boleh masuk konsep sedekah juga. Sedekah, kita tolong orang lain, kita orang lain tak ada duit, contoh mudah kita tolong. Maknanya ini masuk sedekah. Dan subhanallah, bila kita cerita tentang sedekah, kita cerita tentang kebaikan, maknanya kita buat je baik dengan orang lain, kita buat je, insya-Allah Allah akan balas. Allah akan balas kepada kita. Kan? Jadi itulah saya rasa satu adalah kita kena buat baik je. Kita kena buat baik. Walaupun memang kita subhanallah rasa memang susah kadang-kadang kan. Asyik aku je buat baik, asyik aku je kan. Tapi saya suka ada satu perkongsian saya suka. Dan saya memang pegang perkongsian itu sebab ini adalah cerita tentang akhir zaman. Kalau kita faham, mungkin ada cerita macam Kak Has pun masuk BSS kan. Ibu Haji selalu kongsikan cerita tentang VUCA. Bila kita cerita tentang VUCA, volatility, uncertainty kan, complexity, ambiguity, maknanya semuanya dah kita tak boleh nak jangka. Macam PKP pun kita tak boleh nak jangka. Jadi sebenarnya dia apa-apa pun balik, kita kena balik kepada diri kita kena balik back to basic. Apa-apa kena back to basic. Sebab kita kadang-kadang kita terlalu banyak benda yang kita kejar dalam hidup kita macam contoh saya lah kan Kak Has, saya cerita pasal diri saya lah. Kadang-kadang kita kena muhasabah diri kita sendiri kan. Banyak sangat kita nak kejar. Kita nak pergi belajar, itu sangat banyak kita nak belajar. Sedangkan ada 3 perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, especially bila kita di zaman VUCA ni. Satu adalah, yang pertama adalah kita kena bertaubat. Benda yang sangat basic tapi selalu kita terlupa yang tu.
Sebab usahawan ni kan Kak Has, usahawan ni bercara berfikir tak sama dengan orang lain. Usahawan ni dia kena sentiasa think beyond. Dan think beyond ni sebenarnya siapa yang bagi ilham? Allah juga yang bagi ilham. Jadi macam nak dapat ilham, nak dapat hidayah, nak dapat idea-idea, Allah yang bagi. Macam mana sentiasa kita kena balik back to basic. Pergi back to basic. Contohnya satu, kita kena first is B. Dia ada 3 B. B yang pertama adalah kita kena sentiasa bertaubat. Bertaubat sebab kalau kita faham istighfar, kalau istighfar ni sangat hebat sebab kadang-kadang kenapa kita stuck, kenapa kita tak dapat satu-satu benda, kenapa kita terjadi isu, ada ujian, kita ditimpa itu, kita kena tipu, mungkin disebabkan dosa-dosa kita. Mungkin disebabkan dosa-dosa kita. Sebab dalam surah An-Nisa, kalau tak salah saya ayat 79, ada few ayat dalam Quran yang Allah ni pengasih dan penyayang. Tapi kenapa kita ditimpa ujian adalah disebabkan dosa-dosa kita sendiri. Maknanya kita sendiri, kita yang kena bertaubat. Kita yang kena bertaubat dan juga kita kena banyak istighfar. Okey, itu yang pertama, B yang pertama. Yang kedua adalah kita kena belajar. Itu yang kita kena masuk lagi lifelong learning tu. Kita kena sentiasa menimba ilmu. Kena belajar ilmu yang baru. Ilmu agama kita kena belajar. Ilmu agama ni memanglah penting. Sebab kalau kita faham konsep hijrah kan, ini konsep hijrah kalau tak silap saya ayat An-Nisa ayat 100 ni tentang konsep hijrah. Siapa yang mendekatkan kita, siapa yang pergi ke jalan Allah, dia menuju kepada jalan Allah, Allah akan buka rezeki sebesar-besarnya. Jadi kena belajar ilmu agama, ilmu marketing, ilmu networking dan apa-apalah ini yang kita katakan lifelong learning. Sentiasa belajar, sentiasa top up ilmu, sentiasa kita masukkan sesuatu yang baru supaya kita, sebab saya dan satu lagi saya suka kongsikan, masa tu saya ada berkongsi dengan seorang profesor. Dia kata kita ni ada dua benda yang penting. Selain ini masuk dalam topik yang lifelong learning lah, belajar. Satu adalah ilmu. Sebab bila kita ada ilmu, insya-Allah Allah akan bagi kecerdikan. Kecerdikan itu masuklah, kecerdikan dalam kita berfikir, kecerdikan dalam kita nak komunikasi, kecerdikan kita nak buat keputusan dan sebagainya. Sebab tu sangat penting untuk ada ilmu, belajar. Dan yang ketiga adalah buat baik. Kena sentiasa buat baik. Dia tak boleh skip yang ini. Kita kena sentiasa buat baik. Buat je baik. Biar orang baling kita apa benda kan, kita kena tetap buat baik. Sebab dalam Quran dia sebut, kalau kita dibagi kejahatan, kita kena balas dengan kebaikan. Jadi apa pun yang terjadi, sebab dalam bisnes ni kan biasalah kan Kak Has kan, bisnes kan kadang-kadang orang tipu lah itu. Jadi kita tak boleh nak balas balik kejahatan, kita kena balas balik dengan kebaikan. Sebab bila kita balas balik kebaikan, energi tu sebenarnya energi positif dan sebenarnya kita akan menyebarkan juga energi kebaikan. Sebab dan satu lagi saya suka dalam tim Anak Eda dan juga tim Sarigama ni, saya suka sebab pentingkan kesejahteraan kan. Jadi benda tiga-tiga ni sebenarnya 3B, bila ada 3B insya-Allah dia akan pergi ke jalan kesejahteraan. Itu kalau nama Allah, Allah ya Salam yang Maha mensejahterakan. Allah akan bagi kesejahteraan kepada kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Saya teringat yang doktor sebut tadi, bila orang buat kepada kita tapi kita terus bagi kebaikan. Kan kita selalu dengar kalau orang bagi kita limau yang masam, kita tukar jadi air limau yang manis dan sedap. Kan best macam tu kan. Kan, ya betul. Sebab itu akan memberikan energi yang positif dan kita akan macam doktor sebut tadi lah, kita akan lebih proaktif, kita ada banyak idea dan kita akan rasa sangat bersemangat untuk mencapai apa yang kita nak capai dalam hidup ni. InsyaAllah InsyaAllah. Yes. Doktor, kalau kita tengok mungkin beberapa komen yang ada yang mungkin kalau doktor nak mengulas ke ataupun satu ni daripada Puan Kamariah Razak, doktor. Buat je. Untuk menjadi dewasa yang matang perlu menghadapi halangan dan rintangan supaya pengalaman tu mengajar kita lebih berdikari, bersemangat, berkobar-kobar dan bersyukur dengan perubahan diri untuk yang lebih baik. Okey. Subhanallah. Saya suka ni, betul juga, dan juga saya suka kalau sebagai kita cerita pasal bisnes ni sebenarnya semua orang boleh berbisnes kan. Sebab semuanya Allah bagi, Allah bagi kehebatan. Allah cipta kita semua saja. Semua sama. Allah yang adil, Allah yang muqsit, Allah yang maha seimbang, Allah yang maha adil. Allah bagi kita semua. Kita yang pilih. Dan saya suka bila Puan cerita tentang bersyukur ni, sebenarnya saya suka guna teknik 3S. Kalau
kalau kita business kan kita selalu kadang-kadang kita selalu down, kita selalu tension, kadang-kadang kita rasa kenapa aku macam-macam kan bila business ni. Jadi saya suka guna konsep 3S. Ini yang kita cerita tentang syukur tadi. 3S ni kalau kita pergi ke surah Ibrahim ayat 5 hingga 7 kan, kat situ kisah yang di mana Ibrahim dia punya sirah tu tak payahlah cerita kan, tapi kat sini adalah yang pertama kita kena yang pertama kita kena sabar. Apa-apa kita kena sabar. Sabar ni macam nak dapat tu yang kita kena buat 3B tu. Sabar nak dapat kita kena bertaubat, kita kena belajar, sebab dengan belajar ni dengan ilmu kita akan cerdik, dan bila kita cerdik kita akan jadi sabar. Kan? Jadi pertama adalah kita kena sabar, yang kedua adalah kita kena syukur. Syukur ni sangat penting sebab dia ada dua je Kak Has. Syukur kufur. Syukur kufur. Kalau syukur Allah tambah nikmat, Allah dah janji dan janji Allah ni confirm kan, pasti. Dan kalau kita tak syukur, kita pergi ke kufur. Kufur ni Allah kata apa? Allah kata azab dia maha keras. Maha pedih. Jadi sebab tu kadang-kadang kenapa kita stuck, kita start dalam bisnes ke apa terjadi kan, ujian-ujian mungkin kita kena check balik kita punya level syukur ni. Kan kita selalu komplain. Kalau kita pergi komplain tu macam komplain HQ, buat apa lah HQ ni macam tu kan. Komplain tu pergi mana? Komplain tu pergi ke kufur. Kufur pergi mana? Allah kata apa? Allah kata sebalik syukur tu kufur. Maknanya Allah punya azab maha keras kan. Jadi bila kita faham tentang konsep 2S tadi, sabar dan syukur, Allah cakap siapa yang bersyukur pasti Allah tambah nikmat kan. Jadi dia pergi S yang ketiga. S yang ketiga ni apa? S yang ketiga, something will definitely change. Sesuatu pasti akan berubah. Maknanya kalau kita tengah down, kita tengah tension tapi kita tetap sabar dan kita tetap syukur, Allah tu kan maha pengasih penyayang. Allah dah janji bila syukur Allah tambah nikmat. Something will definitely change lah. Sesuatu pasti akan berlaku. Dan berlaku tu kadang-kadang bukan disebabkan Allah, bukan disebabkan berlaku tu mungkin bukan dengan banyak duit ke, bukan sale yang tinggi ke, tapi mungkin Allah bagi sesuatu, mungkin Allah bagi kita punya downline yang best. Mungkin Allah bagi tim. Sebab Allah itu yang alim, Allah yang maha mengetahui. Allah akan bagi yang tempat yang paling baik. Allah akan bagi yang the best kalau kita sabar dan syukur. Wallahu alam. Banyak betul tips daripada Dr. Azura ya. Saya setakat ni yang saya dapat 3M, 3B, 3S. Betul Dr? Dia actually kalau kita doktor dapat simplifikan dalam keadaan mudah untuk kita mengingati, memahami dan insya-Allah lebih mudah untuk kita praktikkan ya. Jadi kalau 3M tadi mimpi, minta dan move doktor ya. Itu yang kita kena ada pada seorang usahawan ya. Tak kira lah kita ni mungkin dah peringkat usia macam mana ataupun tahap pendidikan yang macam mana, asalkan kita ada 3M insya-Allah kita boleh berjaya ya. Begitu juga dengan 3B tadi, bertaubat, belajar, buat baik. Jadi itu sangat-sangat penting. Dan juga 3S, sabar, syukur dan sesuatu pasti akan berubah. Allah akan bagi yang terbaik untuk kita, alhamdulillah ya. Jadi doktor, sedar tak sedar kita ni dah tinggal 10 minit lagi sebelum mengakhiri ya. Rasa macam tak cukup lagi nak orang kata menadah telinga mendengarkan butir-butir mutiara daripada doktor ya. Jadi mungkin doktor boleh berkongsi tips-tips lain ya yang mungkin ada yang untuk menjadikan bisnes kita lebih bermakna doktor. Okey, seronok saya cerita dengan Kak Has ni. Okey, bila kita cerita tentang sebenarnya bisnes lebih bermakna ni, skop dia luas kan. Cumanya kita tak tahu sama ada sekarang ni ada yang mungkin yang baru berbisnes, ada yang dah lama berbisnes. Tapi satu memang kita kena, bila bisnes ni kita memang kena sentiasa tambah ilmu. Memang kena sentiasa top up ilmu, lifelong learning. Ini saya suka mengambil kata-kata Benjamin Franklin. If a man empties his purse into his head, no one can take it from him. Maknanya kat sini memang kadang-kadang orang kata bila belajar ni alamak nak masuk kelas tu kena bayar, masuk kelas ni kena bayar kan. Subhanallah, sebenarnya kadang-kadang kita bayar tu bukanlah kita bayar untuk orang tu nak kaya ke apa kan, tapi kita bayar kepada komitmennya. Dan juga bila kita cerita tentang ini, maknanya kita ambil duit kita, maknanya kita kena fikir yang kita bila kita bayar untuk ilmu tu, kita bukan bayar untuk orang tu kaya, trainer tu kaya ataupun company tu kaya, tak. Tapi sebenarnya kita menambah dalam otak kita. Kita menambah ilmu.
Deposit Yes, dekat otak. yes, deposit otak. Dan subhanallah sebenarnya walaupun orang boleh buat kita dan bisnes kita mungkin orang boleh tiru dan sebagainya, tapi orang tak boleh tiru apa yang kat dalam otak kita. Kan? Jadi sebab tu sangat penting dan saya suka juga bila tim Kak Has kan, bila tim Mami Kia kan, memang sentiasa ada ilmu. Sentiasa perkongsian ilmu. Subhanallah, sebenarnya ini membantu orang lain untuk jadi lebih baik. Dan bila kita cakap membantu orang lain jadi lebih baik, dia pergi balik yang tadi tu, yang kita tolong orang lain, tolong orang lain. Dia dah masuk dah sedekah. Dan sedekah kita memang kalau kita niat, macam saya suka dengar Ustaz Yusuf Mansur tu cerita tentang sedekah, niatkan segala-galanya sedekah. Kita sedekah, kita punya ilmu sedekah dan sedekah tenaga, insya-Allah Allah akan balas banyak lagi. Dan dia ada banyak dalam Quran kan sebut kan, banyak yang ada Allah balas 10, Allah balas 700, tapi kita tak nak fikir yang berapa ratus dan sebagainya. Tapi tahu Allah itu ya Wahab, Allah akan mengurniakan kita macam-macam. Dan bila kita cerita tentang apa yang perlu ada bila kita buat bisnes yang bermakna, maknanya bila kita buat bisnes ni kita nak memaknai bisnes tu. Maknanya bukan kita cakap memang kita nak tolong orang lain, tapi dalam pada yang sama kita nak tolong diri kita juga. Bila kita tolong orang lain, maknanya kita tolong diri kita juga. Jadi maknanya bila kita nak bermakna, maknanya dia berjaya. Dia kena ada bisnes yang berjaya. Jadi bila berjaya, sebenarnya dia berjaya ni saya suka pecahkan kepada 7. Maknanya sekarang ni sahabat-sahabat Rania semua boleh ambil kertas dengan pen kan. So bahagikan kepada 7. Kita punya tahap kejayaan kita. Satu, kita kena make sure bila kita masuk berbisnes, menjadikan kita lebih tawaduk, lebih dekat kepada Allah. Lebih tinggi level kita, kerohanian kita, spiritual kita, kebergantungan kita kepada Allah. Yang pertama adalah spiritual. Yang kedua, bila kita masuk bisnes, maknanya kita akan jadi lebih bijak. Dia lebih kepada mental, lebih cerdik. Sebab bila kita masuk bisnes, contoh kalau siapa yang masuk tim Rania ni, terlalu banyak information, terlalu banyak education, knowledge dan skill yang dikongsikan. Bukankah itu menjadikan kita lebih cerdik dan pandai dan bijak, kan? Dan dalam pada sama kita kena kongsikan dengan yang lain juga. Mudah-mudahan kita dapat balik sebab ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang kita dalam kubur nanti kita akan check balik, dicek balik, diaudit balik apa yang ilmu yang kita dah kongsikan dan sebagainya kan. So dia boleh pergi kepada mental. Pertama adalah spiritual, kedua mental. Yang ketiga jasmani. Jasmani ni maknanya kesihatan kita. Dan saya suka bila kita cerita, sebab tu saya suka borak dengan Mami Kia, the networking guru saya panggil kan. Bila Mami tekankan gamat tentang kesihatan, dan Mami punya hashtag adalah sihat, kaya dan bahagia. Subhanallah, sebenarnya sihat ni sangat penting. Sihat jasmani ni sangat penting sebab kita nak beribadah lebih baik. Kita nak pergi umrah pun kena ada sihat. Kita nak pergi haji pun kena sihat. Kita nak solat, rukuk dan sebagainya kena sihat. Jadi dan juga dengan asbab Allah izinkan, macam gamat ni Allah yang ciptakan. Allah ciptakan di dasar laut tu kan. Dan bila katakan gamat, bila Allah ciptakan sesuatu tu pasti ada hikmah. Ada kebaikannya, bukan sia-sia Allah ciptakan. Jadi gamat ni sendiri Allah ciptakan dengan banyak kehebatan dan juga kebaikan. Dan itu insya-Allah membantu untuk dari segi jasmani. Kan? Okey, yang keempat adalah career. Menjadikan kita lebih baik setiap hari. Career kita lebih baik. Maknanya kita tengok balik 5 tahun lepas kita jadi apa. 5 tahun depan jadi apa. So kita nak tambah baikkan dalam segi career kita. Dan yang kelima adalah keuangan. Maknanya bila kita masuk dekat dalam berbisnes, walaupun kita jual gamat kononnya kan, kita jual gamat, orang kata jual gamat, ataupun kita jadi agent ke dropship ke apa, tapi subhanallah, itu semua dikira dalam berbisnes. Semua dikira sebagai usahawan. Kan? Dan bila cerita tentang usahawan, kena pandai jaga keuangan. Sebab kita tak nak usahawan yang contohnya bila ada terjadi apa-apa terus kosong dalam wallet. Jadi keuangan sangat penting. Dan keenam adalah kejayaan juga adalah kita tengok juga adakah kita lebih baik dengan keluarga kita. Keluarga kita lebih baik macam mana dan visi keluarga kita bagaimana. Adakah visi kita selepas kita berbisnes ni nak membawa keluarga kita ke mana? Bukan semata-mata kaya tapi kita nak kebaikan dunia dan akhirat, kejayaan dunia dan akhirat. Ini saya suka pergi kepada ayat yang kita selalu doakan kan. Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Surah Al-Baqarah 201. Kat sini Allah sebut ini adalah sebenarnya visi seorang mukmin. Visinya adalah minta wahai Tuhan kami, bagilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Maknanya bukan sahaja di akhirat tapi kita nak kebaikan di dunia sahaja, di dunia juga kan. Dan maknanya kalau kata
ini sebenarnya seimbang lah. Maknanya kan kalau orang kata nak akhirat je, tapi kita duduk di atas muka bumi kan. Jadi kita nakkan kebaikan dunia dan akhirat, dan juga Allah pelihara kita dan keluarga kita daripada azab api neraka. Dan juga selepas keluarga, ini yang kita fikir, maknanya kita bukan fikir hanya untuk keluarga kita saja. Kita berbisnes bukan nak kayakan family saja. Kalau kita kenal Nabi Muhammad SAW, bagaimana usaha Nabi Muhammad SAW untuk umat. Nabi Muhammad tak fikir keluarga saja. Kalau Nabi Muhammad fikir keluarga saja, apa jadi dengan kita semua? Jadi Nabi Muhammad fikir semua. Nabi Muhammad fikir umat dan sebagainya kan, umati. Jadi macam kita pun, kita kena membawa juga energi rahmatan lil alamin, di mana kita nak membawa juga kita nak sebarkan kebaikan, kita nak sebarkan cahaya, sebarkan yang baik. Maknanya kat sini kita pergi ke sosial. Sosialnya adalah di sekeliling kita. Apa yang kita boleh bagi, apa yang kita boleh sebarkan kebaikan, apa yang kita boleh infakkan, apa yang kita boleh sedekahkan, apa yang kita boleh zakatkan. Kita maknanya kita nak zakat kita lebih banyak setiap bulan, kita nak sedekah kita setiap bulan semakin banyak, kita nak bagi semakin banyak. Maknanya kat sini bila kita dapat 7 ni, pada saya insyaAllah dia lebih holistik, dan maknanya bukan untuk kita sahaja, tapi kita nak sebarluaskan juga kebaikan, dan apa yang Allah berikan kita nak kongsikan juga dengan yang lain. InsyaAllah pada saya inilah dia yang sangat penting bila kita nak jadi bisnes kita lebih bermakna dan memaknai bisnes kita. Wallahualam. Bermakna dan memaknai, doktor. Saya suka bila doktor sebut tentang zakat tadi, sebab saya teringat pengasas Anaida sendiri, Allahyarham Tuan Haji Osman Umar. Kadang-kadang bila dengan Rania ni, dia tak tanya, okay, berapa target sales you? Tapi dia akan tanya, berapa target zakat you nak bayar tahun ni? Jadi zakat tu yang dijadikan macam KPI, sebab ialah bila zakat kita boleh membayar zakat, maknanya mestilah bisnes kita okey kan? Jadi kita nak bawa orientasi tu, bukan hanya material, bukan hanya emosi, tetapi orientasi spiritual yang dikejar dalam kita menjalankan bisnes itu sendiri, insyaAllah ya. Jadi itulah, dah nak habis dah masa kita, doktor. Siapa nak Dr. Azura bersama-sama kita lagi, mungkin boleh komen nak ya. Jadi alhamdulillah doktor, terima kasih banyak-banyak ya atas perkongsian yang cukup padat, yang cukup bermakna kepada kami ya. Dan insyaAllah ya, sesuatu yang bagi saya sendiri sangat praktikal ya, mudah untuk difaham dan mudah juga untuk kita mengaplikasikan dalam menjalankan bisnes kita, insyaAllah ya. Jadi terima kasih juga kepada semua audiens ya, kepada semua Rania, kepada semua pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita, dan insyaAllah ya kami di Sari Gamat akan sentiasa membawakan kepada anda slot-slot motivasi niaga yang sama-sama kita boleh mendapat manfaat, dan kita tahu macam mana kita nak menjalankan bisnes kita dengan lebih baik, dengan keadaan yang kita nak menuju kepada redha Allah, insyaAllah ya. Jadi terima kasih sekali lagi doktor, insyaAllah kita akan jumpa lagi ya. Dan terima kasih kepada semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.